Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qur'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatal ajilatil muhibbin wa ba'dana asraril asyiqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il musnibin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun memberi keizinan kepada kita di mana di negeri Selangor kita telah dapat menunaikan solat fardu secara berjemaah walaupun terhad kepada 100 orang, dan dapat juga semalam kita melaksanakan solat fardu Jumaat dengan dihadkan kepada 350 orang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan ditambah lagi jemaah sehinggalah kita selesai dalam menghadapi ujian COVID-19 ini. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan iaitu pencerahan terhadap beberapa perkara khilafiah tentang solat, iaitu perkara yang ada perselisihan di kalangan para ulama, yang ada perbezaan di kalangan para ulama, kerana di dalam bab fiqah ini terlalu banyak perselisihan yang perlu kita berlapang dada dalam meraihkannya, dan ini merupakan rahmat bagi kita. Ikhtilafu ummati rahmah. Sesungguhnya perselisihan umatku merupakan rahmat. Maka pada malam ini kita akan membicarakan tentang berwirid selepas daripada solat. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwirid selepas solat, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan daripada Sauban, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada 54 Hijrah. Lalu Sauban berkata, apabila selesai mengerjakan solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim. Kita sambung dengan alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Kenapa dibaca 3 kali? Baik. Di dalam rukun solat kita ada rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qawli. Jadi ketiga-tiga inilah kita beristighfar, ditakuti, dibimbangi ketika di dalam solat itu niat kita iaitu rukun qalbi kita masih lagi belum betul, terpaling kita daripada mengingati Allah ketika di dalam solat. Mungkin rukun qawli kita masih lagi belum bertetapan dan sebagainya, dan rukun fi'li kita. Maka itulah di antara kesalahan yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali dengan mengucapkan istighfar. Apatah lagi pada bulan Rajab ini, masya-Allah tabarakallah, yang Allah kurniakan kepada kita panjang umur pada bulan Rajab ini untuk kita memperbanyakkan istighfar. Salah seorang ulama yang bernama Wahab bin Al-Munabih rahimahullah ta'ala mengatakan, aku jumpa dalam kitab-kitab yang mengatakan barang siapa yang membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pada bulan Rajab setiap hari dengan menadah tangan, maka dia terbebas daripada api neraka. Iaitu kita minta kepada Allah SWT pengampunan banyak-banyak kerana Allah itu maha pengampun.
Baik. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Baik, ini ada banyak perselisihan di kalangan para ulama. Maka dengan itu ulama menyusun wirid-wirid yang warid daripada hadis Nabi SAW yang senantiasa kita baca setiap hari selepas daripada solat. Kalau ketika kita menunaikan solat subuh, maka selepas kita istighfar 3 kali, ini khusus untuk solat subuh dan juga solat maghrib. Selepas kita istighfar 3 kali, maka sebaik-baiknya kita tidak mengubah kedudukan kaki kita, masih lagi kita dalam keadaan duduk tasyahud, iaitu tahiyat akhir, dengan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Itu bagi subuh dan maghrib, kerana hadis daripada Abu Zar berkata, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih seperti kedudukan duduk tasyahud akhir sebelum berkata-kata, maka akan ditulis baginya itu 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, diangkat baginya 10 darjat, dan pada hari itu terjaga dari segala perkara yang dibenci, terbenteng daripada syaitan, serta tidak ada satu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan kita tinggalkan membaca wirid 10 kali ini. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Baik. Maka dengan itu, terlalu banyak hadis-hadis yang mengatakan berwirid selepas solat ini. Di dalam hadis lain disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Abu Zar, ya Rasulullah, zahaba ashabud dusu ribil ujuri yusallu kama yusalli wa yasumuna kama yasumu wa lahum qududu amwalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun tansaddaqu bihi. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zar. Kisah ini menunjukkan bahawa Abu Hurairah berkata, Abu Zar Al-Ghifari yang wafat pada 32 Hijrah bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat pahala yang banyak. Mereka solat seperti mana kami solat, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa, mereka mempunyai harta yang lebih yang mereka boleh bersedekah dengannya, sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk kami bersedekah dengannya. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya Abu Zar, ala u'allimuka kalimatin tudrika bihinna man sabaqa wa la yalhaqu min khalaqa illa man akhaza bimisli amalik. Wahai Abu Zar, mahukah kamu aku ajarkan beberapa kalimah yang boleh menyamakan darjatmu dengan orang-orang yang telah mendahului dan orang-orang yang datang sesudah kamu? Tidak akan dapat menyamaimu kecuali sesiapa yang beramal seperti amalan engkau ini. Maka bala ya Rasulullah, naklah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak mengajar satu amalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tukabbirullahu azza wa jalla zubra kulli salatin salasan wa salasin wa tahmadu salasan wa salasin wa tusabbihuhu salasan wa salasin wa tahatimu habila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat misla zabaril bahr. Baik. Hendaklah kamu bertakbir, kata Rasulullah, dengan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Kemudiannya setiap kali lepas daripada solat bertahmid Alhamdulillah 33 kali.
bertasbih subhanallah 33 kali dan kamu mengkhatamkannya dengan mencukupkan menjadi 100 la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tasbih yang kita baca ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sama ada kita menghitung dengan menggunakan jari jemari kita ataupun kita menggunakan biji-biji tasbih, tidak mengapa. Satu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ama yastati'u ahadukum an ya'malu kullu yawmin misla Uhudin amala?" Tidak adakah di antara kalian yang sanggup beramal setiap hari seumpama gunung Uhud? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat tanya, "Wa man yastati'u an ya'malu kullu yawmin misla Uhud?" Siapa yang mampu, yang sanggup beramal seperti gunung Uhud? Rasulullah mengatakan, kullukum yastati'u. Nah, kalian semua sanggup mengamalkannya. Ya Rasulullah, madza? Macam mana tu ya Rasulullah? Ini besar. Sebesar gunung Uhud nak beramal. Maka Rasulullah menyebutkan, subhanallah azzamu min Uhud. Mengucapkan subhanallah itu lebih besar daripada gunung Uhud. Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar itu lebih besar daripada gunung Uhud. Itu sebab inilah yang dicintai oleh Allah SWT, tasbih-tasbih yang kita baca selepas daripada solat. Jadi faedah daripada itu, wirid yang selalu dibaca di negara kita ini ialah wirid Al-Khusyashiyah, yang disebut juga wirid Al-Madaniyah, yang telah disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qushairi, mufti mazhab Syafi'i di Madinah dahulu. Berdasarkan ijtihad dan penyusunan beliau terhadap hadis-hadis Nabi SAW mengenai zikir-zikir yang dibaca selepas solat. Maka dengan itulah kita melakukan perkara tersebut di negara kita secara konsisten, dan hukum berzikir dengan nyaring ini begitu banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahawa ia telah berlaku di zaman baginda Nabi SAW. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, kunta arifun qida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Sesungguhnya aku mengetahui selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solat fardu dengan ucapan takbir secara nyaring. Maka sangat-sangat patut untuk kita selepas daripada mendapat anugerah Allah SWT yang Allah kurniakan kepada kita dengan ibadat solat. Ibadat solat ni masya-Allah tabarakallah merupakan ibadat yang paling tinggi makamnya selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Maka dengan itu anugerah ini selepas kita dapat, maka hendaklah kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah SWT telah menganugerahkan satu amalan yang mana untuk kita menghubungkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan di dalam wirid-wirid itu ialah pujian-pujian kepada Allah. Adanya doa, adanya pujian, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis kursi, "Iza sughila 'abdi sana'in an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin." Apabila hamba-Ku disibukkan dengan memujiku daripada meminta kepadaku, aku akan kurniakan kepadanya sesuatu yang lebih afdal dari apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang meminta. Ini di dalam solat. Bertasbih, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, membesarkan Allah, pujian kepada Allah. Ini sangat-sangat patut untuk kita mengamalkannya. Itu sebab para ulama mereka itu menyusun wirid-wirid bagi memudahkan kita untuk mengamalkannya. Maka tidak salah untuk kita mengikut susunan yang
lakukan oleh para ulama-ulama kita, kerana ia juga terpayung dengan hukum, terpayung juga dengan hadis baginda Nabi SAW. Maka dengan itu kita melihat hukum berzikir selepas solat fardu, terdapat beberapa perselisihan di kalangan para ulama. Kalau mengikut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kesemua mereka bersepakat menyatakan bahawa zikir-zikir tersebut sunat dibaca dengan segera. Maksudnya selepas selesai daripada menunaikan solat. Begitu juga Imam Nawawi telah menjelaskan mengenai permasalahan ini dengan katanya, وَقَالَ النَّوَوِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحَاءِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الْأَنْوَاءِ مِنْهُ مُتَعَدِّدَةٌ. Semua ulama telah berijma', ijma' ulama yang kita ikut, dan bersepakat menyatakan sunat berzikir selepas solat fardu. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan mengenai zikir-zikir selepas solat fardu adalah banyak dan di dalam berbagai-bagai bentuk. Berbagai-bagai bentuk yang ada. Cuma bezanya dekat sini, kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, disunatkan dengan segera untuk kita berzikir, berbeza dengan mazhab Hanafi. Kerana kalau solat sunat itu ada solat ba'diyah. Contohnya Zuhur ada ba'diyah, Maghrib ada ba'diyah, Isyak ada ba'diyah, yang tak ada subuh dan asar. Maka yang lebih afdal bagi mazhab Hanafi, bagi mereka ialah melaksanakan solat sunat ba'diyah terlebih dahulu. Ini mazhab Hanafi. Kemudian baru berzikir dengan zikir-zikir yang diriwayatkan daripada hadis-hadis yang sahih. Ini perbezaan di antara para ulama yang telah pun bersepakat untuk kita senantiasa mengucapkan zikrullah dan membasahkan lidah kita, lisan kita dengan berzikir kepada Allah, kerana Rasulullah mengatakan hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikrullah. Maka selepas daripada kita solat, boleh untuk kita beramai-ramai untuk berzikir secara berjemaah. Itu lebih afdal lagi, walaupun ia sunat. Sebagaimana kalau di dalam solat yang wajib untuk kita mengikut imam bermula daripada takbiratul ihram sampai ke salam. Selepas itu kita boleh melakukan aksi masing-masing, boleh buat hal masing-masing. Tetapi adalah lebih afdal untuk kita bersama dengan imam sehingga selesai daripada solat dengan berzikir bersama-sama dengan imam, mengikut rentak apa yang dibaca oleh tuan imam. Ini sangat afdal. Maka dalam zikir berjemaah ini, tuan-tuan dan puan-puan, ulama telah pun menulis beberapa kitab, apakah ia sunnah ataupun bid'ah. Ini banyak perbahasan di kalangan para ulama tentang berzikir secara nyaring dan secara berjemaah ini. Maka dengan itu, sebagaimana di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk kita berzikir. Kerana ini dikiaskan juga dengan pelaksanaan ibadat haji kita. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadat hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan lebih keras dari itu. Itu sebab orang yang pergi Mekah kan, labbaik Allahumma labbaik. Nyaring ke tak nyaring tu? Nyaring. Tetapi jangan sampai kita mengganggu orang lain di dalam sembahyang. Itu dilarang. Kerana pernah berlaku di zaman baginda Nabi SAW
yang mana ada seorang lelaki yang menyaringkan suaranya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada orang yang berzikir, ada orang yang tengah solat, mungkin ada orang yang sedang masbuk, ada orang yang sedang melakukan ataupun membaca Al-Quran dan sebagainya, berbagai-bagai bentuk orang. Maka baginda Nabi SAW melarang, sesungguhnya salah seorang, sebagaimana diriwayatkan, sahabat baginda Nabi SAW telah berteriak dengan sekuat-kuatnya ketika menyebut kalimah La ilaha illallah wallahu akbar. Itu kuat betul. Maka Rasulullah SAW telah menegur sikapnya itu dengan sabdanya, perlahankan suara kamu. Sesungguhnya kamu bukannya menyeru seorang yang pekak dan tiada di hadapan kamu. Sambil baginda Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka dengan tangannya supaya para sahabat merendahkan suara mereka dan memperlahankan ketika berzikir. Itu juga kita melihat tuan-tuan imam kita, mereka berzikir selepas daripada kalau subuh dan maghrib, selepas membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumiitu qadir, kemudian kita minta perlindungan daripada api neraka, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Kenapa 7 kali? Kerana api neraka tu ada 7 pintunya. Ada 7 pintunya. Maka dengan itulah akan tertutup 7 pintu itu subuh dan maghrib. Biasa kita tengok tuan imam akan mengubah kedudukan dirinya itu, posisinya. Ada yang mengiring dengan menghadapkan bahu kanannya ke arah jemaah, bahu kirinya ke arah kiblat. Ada yang terus menghadap ke arah jemaah. Jadi tujuannya itu untuk melihat. Kalau ada orang yang semayang jadi tuan imam, kadang-kadang kan dulu mic-nya pakai macam ni, kalau sekarang macam ni. Yang dulunya pakai macam ni, tak kisahlah pakai yang mana sekalipun, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Maka dengan itu, kadang-kadang apabila imam tengok ada orang semayang, dia turunkan mic tu jauh ke bawah agar perlahan suaranya itu tidak mengganggu orang yang sedang semayang. Kerana kadang-kadang ada orang yang sedang masbuk ataupun orang yang terburu-buru, ada urusan lepas daripada solat fardu, dia terus buat ba'diyah, kemudian dia nak berlalu. Jadi kita husnuzon dengan orang ini. Mungkin dia berzikir ketika dalam perjalanan, ketika di dalam kenderaan dan sebagainya. Tetapi jangan kita tinggalkan zikir-zikir, kerana zikir-zikir ini kalau kita tidak ada kesibukan waktu untuk kita lakukan, maka sebaik-baiknya kita tetap di dalam masjid, kerana kita akan mendapat doa daripada para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Saya bagikan perumpamaan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita pergi ke shopping mall untuk shopping, untuk beli pakaian, untuk beli apa saja di shopping mall, maka kalau kita berzikir, tidak berzikir, itu wajar-wajar saja di shopping mall. Kerana apa? Kerana kita sibuk untuk memilih apa yang kita nak beli, dan kita melihat barang-barang yang nak kita beli dan bawa pulang. Kalau kita di tepian pantai, kita tidak berzikir, itu juga wajar. Kerana kita sedang menikmati keindahan pantai dan kita dengan ahli keluarga kita nak bersukaria, berkelah dan sebagainya. Kalau kita di stadium bola sepak, Masya Allah, tabarakallah, sedang menonton perlawanan bola sepak, kita tidak berzikir, itu juga wajar-wajar kalau kita tidak berzikir. Kerana ketika itu kita nak memberi tumpuan fokus dalam perlawanan yang sedang dijalankan. Tetapi sangat-sangat tidak wajar di saat kita itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke rumahnya, ke masjid, Masya Allah, tabarakallah, kita tinggalkan zikir-zikir yang warid daripada hadis baginda Nabi SAW. Kita berpegang kepada apa yang diungkapkan oleh ulama sufi, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenallah kepada Allah. Berapa ramai yang berzikir ketika di rumah sambil duduk, sambil baringnya? Tidak ada. Jadi peluang itu Allah bagi kepada kita. Ketika kita berada di rumah Allah lah untuk kita
melantunkan zikrullah bersama-sama dengan orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat tidak patut untuk kita meninggalkan zikir kecuali dalam keadaan kita itu ada urusan. Contohnya pada hari Jumaat, ramai yang nak pergi kerja, apatah lagi hari Jumaat sekarang ni masuk waktunya 1.30, 1.28 macam tu. Jadi semayang selepas pada khutbah pukul 2 baru semayang. Maka ada orang yang buru-buru nak pergi kerja, maka dia tinggalkan, tidak dia berzikir. Mungkin dia berzikir ketika di dalam perjalanan ataupun berzikir ketika dia berada di pejabat dan sebagainya. Itu wajar-wajar. Tapi bagi orang-orang, golongan-golongan yang tidak ada kerja, golongan-golongan pencen, ni janggut dah putih, rambut dah putih, kulit dah kendur, mata dah kabur, gigi dah berterabur, makan nasi tak larat, makan bubur, tak lama lagi masuk kubur. Jadi jangan kita tinggalkan zikir-zikir ini. Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat rugi kalau kita meninggalkan zikir-zikir selepas daripada solat ini. Perumpamaannya selepas dapat anugerah solat daripada Allah, kita puji Allah dengan pujian-pujian yang sebanyaknya. Kerana Allah itu sangat layak untuk dipuji. Perumpamaan yang saya sebutkan tuan-tuan, kita itu dijemput oleh seseorang menjadi tetamu di rumah dia. Datang makan nasi, Masya Allah, tabarakallah, dihidangkan nasi, lauk pauknya, dan berbagai-bagai lagi makanan. Nanti ada pula pembasuh mulutnya, ada musangking. Wah, macam-macam. Isterinya masak musangking itu dengan dibuat bubur. Makan pula dengan pulut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selepas makan takkan kita basuh tangan terus kita cabut. Kita pujilah dulu. Sedap betul isteri awak masak. Pandai betul isteri awak masak. Jadi sangat-sangat tidak patut di saat Allah menganugerahkan kita ibadat solat dan Allah SWT menyebut kita di rumahnya, tiba-tiba kita lalai daripada mengingati Allah, sehingga kan kita tidak ada waktu yang terluang untuk kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para ulama yang mengarang amalan sunnah selepas daripada solat dan kelebihannya begitu banyak. Ini di antara kitabnya tuan-tuan, yang telah ditakik oleh ulama besar kita, dan mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang ditakik oleh Allahyarham Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, salah seorang Tuan Guru yang begitu tawadu, ditakik oleh almarhum Datuk Dr. Harun Din, salah seorang ulama kita. Begitu juga ditakik ataupun disemak oleh Dr. Abdullah Aziz Hanafi, disemak juga oleh yang berbahagia Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, sekarang Mufti Wilayah Persekutuan yang merupakan pengetua Pondok Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan. Ini amalan sunnah selepas daripada solat. Jadi perbahasannya begitu panjang, agar kita itu tidak menghukum orang-orang yang ketika selepas daripada solat mereka berwirid beramai-ramai secara berjemaah, kerana berjemaah itu semangat. Kalau seorang-seorang kita itu tidak semangat. Biasanya kalau kita seorang-seorang, yang kita fikirkan ialah tidur. Itu tak kuat kita. Tetapi apabila kita berjemaah, maka itu ditakuti oleh syaitan laknatullah. Baik. Satu lagi perbahasan yang menjadi polemik di antara umat ini, zikir nyaring selepas daripada solat. Berzikir nyaring selepas solat yang tidak mengganggu orang lain yang sedang solat dibolehkan. Maksudnya tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Dalilnya sebagaimana yang saya sebutkan Ibnu Abbas tadi itu, yang mendengar suara mereka, suara Rasulullah, inna raf'a sawti bizikri hini yansarifun nasu minal maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kunta a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu.
Sesungguhnya menguatkan suara dengan zikir ketika orang ramai sudah beredar daripada solat fardu sudah ada pada zaman baginda Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui apabila mereka sudah selesai daripada solat untuk meninggalkan masjid, apabila aku mendengar suara mereka. Didengar oleh Ibnu Abbas, sahabat baginda Nabi SAW. Jadi melalui hadis ini, sebahagian salafus salih berpendapat bahawa sunat mengangkat suara dengan takbir dan zikir selepas daripada solat. Sangat sunat, terutamanya tuan imam yang memimpin solat, kerana boleh diikuti oleh jemaah. Mungkin di kalangan jemaah itu orang yang baru berjinak-jinak dengan masjid, belum tahu lagi macam mana nak zikir selepas daripada solat. Pendengaran ini lebih kuat ingatannya. Kalau tak percaya, kita tanya kepada anak-anak kita, boleh tak baca doa selepas daripada solat duha? Boleh dia baca. Boleh tak baca doa selepas azan? Boleh. Daripada mana mereka menghafalnya? Daripada pendengaran. Dia dengar radio IKIM pagi-pagi ada baca solat doa solat duha. Dia dengar di TV dibacakan doa selepas daripada azan. Masya Allah, tabarakallah. Maka jemaah yang mendengar suara imam tadi itu, paling tidak boleh mereka itu mengingati bacaan zikir-zikir yang dilantunkan secara nyaring kepada jemaah. Ini sangat-sangat patut. Sangat-sangat patut. Mungkin ada anak-anak kecil yang baru yang dibawa oleh kedua ibu dan ayahnya datang ke masjid dengan zikir. Kanak-kanak ini cepat dia belajar, cepat dia menangkap, walaupun dia tak kenal huruf. Tuan-tuan dan puan, saya ada seorang budak yang datang mengaji dekat sini setiap hari, tak kenal huruf tapi hafal. Masya Allah, tabarakallah, kerana pendengaran. Maka dengan itu pendengaran ini sangat-sangat baik untuk kita dengarkan zikir itu kepada orang yang kita pimpin. Maka dengan itu mereka boleh ikut. Mungkin ada di antara mereka itu sibuk dengan kerjanya sebelum ini, tetapi apabila sudah tidak lagi bekerja, berjinak-jinak dengan masjid, tak sempat nak belajar ilmu dan sebagainya, jadi jemaah, jadi dah pencen. Nak bertanya tuan imam macam mana nak baca zikir selepas solat, mungkin malu. Tetapi apabila dia mendengar bacaan tersebut, paling tidak dia boleh mengetahui bacaan-bacaan yang dilantunkan secara nyaring tadi. Ini sangat-sangat patut. Baik, kita lihat pendapat ulama. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, muka surat 56 disebutkan, summa inna kana hunaka man yata'azzani bijarihim kamusallin aw naimin nazahaba lahumul israr ila an qala wa qad warada an umar kana yajharu wa Abu Bakrin kana yusirru fasa'aluhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajaba kulli binahwin ma zakartuhu fa'akrahuma. Kemudian jika terdapat orang yang terganggu dengan suara nyaring mereka, umpamanya orang yang sedang solat ataupun orang yang sedang tidur, di Masjid Nabawi ada orang tidur kan, sebaiknya dibaca perlahan sahaja, sehingga dia berkata, dan sesungguhnya telah warid bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab membaca kuat dan Sayyidina Abu Bakar membaca perlahan. Maka kedua-duanya berjumpa baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada kedua-duanya, setiap mereka menjawab sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan. Maka Nabi mengatakan kedua-duanya betul. Nabi tidak menyalahkan. Umar, kenapa kuat sangat ini? Ini nyaring sangat, ini bida'ah ni. Sayyidina Umar baca kuat. Di antara alasannya untuk menghindarkan ataupun menghalau syaitan dan mengejutkan orang yang sedang tidur. Subhanallah. Jadi kita boleh juga
dalam kita melantunkan zikir munajat sebelum pada subuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biar anak-anak kita dengar, biar isteri kita bangun, biar dikuatkan, biar orang-orang yang berada dalam rumah kita bangun terkejut, ini apa ni? Baca Yasin kuat-kuat. Kalau tak bangun subuh, masya-Allah, tabarakallah. Adapun Sayyidina Abu Bakar membaca secara perlahan. Jadi kedua-duanya tidak disalahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan pendapat Imam Nawawi, ya. Wa qad jama'al Nawawi baina ahadisil warisati fi istiba bil jahri bil zikri wal waridati fil istihbab bil israri bihi bi anna ikhfal afdalu haitsu khafa riya ta'addil musalluna awin naimun wajaru afdalu fi ghairi zalika la amala fihi aqsaru wa la anna faidatu tata'addi ila saimin wa li annahu yuzqatu qalba zakiri wa jama'u hammahu ila al-fikri wa yusarrifu sam'ahu ilaihi wa yatarratun naum. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan al-jam. Apa maksudnya? Di antara dua hadis yang mengatakan sunat menyaringkan suara zikir dan hadis yang menyatakan sunat memperlahankan suara zikir tersebut. Ada dua hadis. Baik. Bahawa memperlahankan zikir itu lebih afdal sekiranya ada kekhawatiran akan menjadi riak. Takut menjadi riak. Seumpama membaca Al-Quran juga zikrullah. Atau boleh mengganggu orang yang solat ataupun orang yang sedang tidur. Dan menyaringkan zikir lebih afdal jika bukan dalam keadaan tadi. Lepas maghrib tak ada orang tidur kan? Kerana yang demikian itu lebih banyak mendatangkan manfaat dan kebaikannya boleh sampai kepada orang yang mendengar, dapat membangun hati orang yang lalai, menumpukan perhatiannya pada zikir, memfokuskan pendengaran mendengarnya dan boleh menghilangkan rasa mengantuk. Itu di antara hujah untuk kita berzikir secara nyaring. Jadi, realiti dalam masyarakat kita, jika berzikir dan berdoa dengan niat untuk mengajar dan membimbing jemaah, maka hukumnya boleh saja mengeraskan suara zikir dan doa. Ya. Realiti yang ada di negara kita kini menunjukkan ramai lagi yang tidak hafal. Ramai tak hafal lagi zikir kan? Atau ada yang hafal tetapi kurang tepat bacaannya. Maka sangat bagus sekali zikir selepas solat ini dibaca dengan suara nyaring. Walau bagaimanapun, jika ia boleh mengganggu jemaah yang sedang solat, eloklah diperlahankan sedikit suara ketika berwirid dan berzikir. Jadi ada dua pendapat. Boleh untuk zikir secara kuat. Kalau zikir secara perlahan mengantuk, itu pun dalam majlis tahlil tuan-tuan. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pun ada yang tidur. Walau yang dengan kuat pun ada yang tidur. Macam mana kalau dengan yang perlahan? Itu lebih lagi lah ramai yang akan tidur. Maka jangan kita katakan berzikir selepas solat itu tidak ada nas, tidak ada hadisnya, ataupun berzikir secara nyaring itu tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sangat-sangat tidak patut, sangat-sangat salah kalau kita menyalahkan orang-orang yang berzikir secara nyaring ataupun secara berjemaah. Kalau tidak mahu berzikir, kita diam-diam saja. Jangan kita tuduh sebagai bid'ah dah, Rasulullah tak buat lah. Ratib al-atas pun Rasulullah tak baca. Ratib al-hadad Rasulullah tak baca. Wirdul latif tak benar. Ini semua disusun oleh para ulama yang menjadi panduan kepada umat agar umat ini terpandu dengan satu amalan untuk memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cukupkan dekat situ tuan-tuan, kerana hampir dah untuk kita masuk waktu Isyak. Dah 8.35, dah hampir dah waktu Isyak. Waktu Isyak pukul berapa?
Ada 2 minit lagi saja lagi. Maka kita berdoalah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan menghilangkan pandemik coronavirus. Dan pesanan saya juga kepada tuan-tuan dan perempuan, sama-sama kita bantu pihak masjid, iaitu Masjid An-Nur Tamasya Glen Mary, untuk kita berinfak kepada masjid agar masjid kita ini dapat diimarahkan, dapat diselenggarakan, dapat menjalankan aktiviti. Maklumlah, sewaktu PKP masjid ditutup, tak ramai jemaah, jadi kekurangan dana yang berlaku kepada masjid pada hari ini. Jadi untuk infak itu secara online kita boleh infak kepada masjid. Sekarang semuanya secara online. Semuanya boleh secara online. Mudah. Untuk beli dekat Shopee, dekat Lazada, online. Untuk kita bank in, online. Untuk kita infak pun boleh online. Mudah sangat. Dengan menekan pada jari kita, infakkan ke tabung masjid. Mudah-mudahan akan dapatlah masjid menjalankan aktivitinya dan menyelenggara masjid dengan baik, dan mudah-mudahan dengan infak kita itu akan dihitung sebagai amal soleh di akhirat nanti oleh Allah SWT dan menjadi benteng daripada himpitan kubur, siksaan kubur dan siksaan api neraka. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.